Didik TV KPM. Dari Studio Mahir, Didik TV KPM, Sri Pentas Bandar Utama, kita saksikan pertandingan membina binaan paling tinggi. Diperkenalkan peserta yang pertama, Cikgu Hafila daripada Negeri Perak. Dan pencabarnya, Saudara Irfan daripada Negeri Kedah Darul Aman. Pulun Kedah Pulun. Okey. Ayuh kita saksikan pertandingan ini. Sabar. Sabar. Belum mula lagi. Belum. Okey. Tahu ke nak main macam mana? Tak tahu. Kita akan membina binaan 3 dimensi paling tinggi. Pemenang dikira berdasarkan siapa yang paling tinggi. Jelas? Jelas. Sudah bersedia? Sudah bersedia, insya-Allah. Okey, kita akan mulakan. 1, 2, okey, 20 saat. Masa sedang berlalu. Lima saat yang terakhir. 4, 3, 2, tamat! Untuk menyaksikan siapakah pemenangnya, kita akan berjumpa selepas ini. Itu dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Apa khabar semua kat rumah? Sihat ke? Okey. Kalau sihat bagus, kalau tak sihat jangan lupa untuk pergi ke klinik berdekatan untuk kita cek sama ada kita ada sebarang penyakit berjangkit ataupun tidak, kan? Baik. Itu dia. Kita tadi ada satu pertandingan. Okey, pertandingan di mana kita membina ketinggian blok 3D ni. Okey, baik. Sebelum kita teruskan, Irfan ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Macam mana nak buat? Mudah sahaja. Yang pertama sekali, kalau keluar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana jua anda berada. Pakai dengan sempurna. Macam mana? Okey, kita tutup di bahagian atas hidung dan juga di bawah dagu. Okey. Dan kita gunakan je pemasmi kuman sekiranya kita telah pegang pelbagai barang yang kita belum tahu sama ada tak virus yang berjangkit tu. Dan yang paling penting sekali, kita kena jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya berapa, cikgu? 1 meter. 1 meter. Macam kita dekat studio sekarang ni. Baik, berkaitan dengan penjarakan fizikal, semalam ada satu video yang tular mengenai segelintir masyarakat Malaysia yang tidak menjaga SOP ketika mendapatkan vaksin. Okey, perkara itu sangat membimbangkan dan kita kena sentiasa peka, cikgu ya. Peka dan kita kena sentiasa ingatkan diri dan juga orang lain untuk sentiasa patuhi SOP. Nak vaksin bagus tapi SOP kena jaga. Okey, baik. Untuk hari ini di jam kedua Mahir kita akan belajar mengenai subjek sains untuk adik-adik kita di tahap 1. Dan siapakah mereka di sebelah saya ni? Okey, jom kita berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu-cikgu kita. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Okey, cikgu. Kita nak perkenalan terlebih dahulu dengan Cikgu Azizul. Dipersilakan. Kenalkan diri. Ya, nama saya Azizul bin Abdul Aziz, bertugas di SK Bukit Lanjan, Damansara Perdana. Saya merupakan seorang cikgu matematik. Cikgu matematik. Dah berapa tahun cikgu mengajar matematik ni, cikgu? Okey, saya mengajar matematik sudah 8 tahun. 8 tahun. Ya. Okey. 8 tahun. Kita tengok pula bagaimana cikgu sebelah Irfan ni, Cikgu Nur Hafila. Silakan kenalkan diri. Okey, nama saya Cikgu Nur Hafila binti Yahaya daripada SK Taman Kelang Utama. Saya mengajar subjek sains. Selama 10 tahun. 10 tahun. Ada cikgu mengajar sains, ada juga cikgu mengajar matematik dan tentunya hari ini cikgu kita akan belajar mengenai subjek sains, kan? Asas binaan. Okey.
boleh tak kita punya pengadil dekat sebelah sana tadi tu ceritakan siapakah pemenang bagi pertandingan tadi? Sambung Kita balik buat lah. hati kan? Tak boleh. Tak boleh sambung lah. Orang perak Jadi, mana boleh sambung? penonton semua, siapakah yang mengungguli pertandingan tadi? Saya rasa ini kemenangan yang mudah. Pastinya. Perlukah saya bawa pita pengukur? Tidak perlu. Jadi tahniah untuk saudara Irfan. Terima kasih. Itu dia. Ruang kedah cikgu, ruang kedah cikgu. Tak apa, kita boleh cuba lagi. Boleh cuba lagi. Cuba lagi. Okey. Silakan cikgu. Okey, jadi kenapa kita buat binaan cikgu? Apa yang kita akan belajar sebenarnya? Silakan. Okey, so hari ni kita akan belajar tajuk asas binaan iaitu fokus pada tahun 1. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak ulas juga. Baik. Kenapa cikgu kalah? Oh, nampak tak? Kenapa cikgu cikgu kalah? jatuh? Kenapa cikgu Kenapa kalah? cikgu punya kalah? Sebab asas cikgu ni, cikgu kelang kabut tadi, asas cikgu ni tak kukuh. Cikgu menggunakan silinder. Bukan tak boleh guna. Tapi mungkin kita perlu gunakan lebih banyak silinder supaya dia kukuh. Macam Irfan memang kukuh. Sebab asas dia lebar. Asasnya yang lebar. Okey. Pandai. Itulah teknik cikgu kan. Kalau kita nak gunakan tinggi, betul. kena ada satu lapisan bawah yang Dia lebar. Okey, Saja je tadi. Cikgu Saja. saja bagi peluang kan. Okey. Okey. Jadi Baik, cikgu. hari okey. ni kita punya objektif, kita nak belajar ada 4. Baik. Iaitu kita nak mengenal pasti bentuk asas. Bentuk asas. Dua dimensi iaitu 2D. Okey. Kemudian bila kita dah kenal, kita akan buat projek. Buat projek pula. Projek Tak sabar. binaan bentuk 2 dimensi. Okey. Kemudian kita akan pergi pada mengenal pasti bentuk 3 dimensi iaitu 3D dan kita buat projek lagi. Buat projek lagi. Projek lagi. Hari ni kita buat projek banyak-banyak dengan murid kita. Okey. Projek binaan 3 dimensi pula. Okey, dah kita buat 2 dimensi, 3 dimensi pula Tiga kita akan dimensi sentuh pula. juga. Betul. Baik cikgu. Sonok-sonok juga cikgu, tapi kita masih belum buat satu perkara lagi. Cuba teka. Betul. Kita belum Betul, kita belum lagi menggunakan Ni, jumpa Mas Kuman yang ni. di tengah-tengah ni. Okey, kalau macam tu cikgu Ifan gunakan dulu boleh? Okey, boleh. Baik, terima kasih. Okey, sekarang cikgu pula. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Dan sekarang mungkin cikgu boleh bagi kepada Cikgu Azizul sebelah Cikgu sana. Azizul. Jauh di sebelah sana dia tu. terkeluar. Seberang jalan. Okey. So, dia bukan utara. Dia Kita utara. Okey, utara. kita utara. Baik. Okey cikgu, Ifan nak tanya cikgu satu soalan lah. Okey, apa pentingnya bentuk ni dalam asas binaan? Okey, bentuk-bentuk asas ni dia akan membina kita membina daripada bentuk-bentuk asas. Okey. Jadi daripada situ kita kena tahu fungsi setiap bentuk yang mana bersesuaian dengan reka cipta. Asas binaan ni untuk kita lebih menjurus kepada reka cipta. Baik. Kalau Ifan boleh tanya satu soalan mengenai bentuk sfera cikgu. Okey, apa kepentingan bentuk sfera sebenarnya? Okey, sfera tu bentuk dia macam mana? Mari kita cari. Mari kita cari. Dia cari mana bentuk sfera yang mana Mari kita satu? cari. Mana kita cari? Tak. Dia Okey. lebih berbentuk melengkung kan? Melengkung, betul. Bila sesuatu benda yang bergolek, dia lebih sesuai kita gunakan bentuk sfera. Okey, kalau contohnya Ifan bagi satu contoh lah kalau kita nak buat tayar cikgu kan. Jadi kita boleh pakai bentuk sfera lah. Betul, sebab dia senang bergolek kan? Senang menggolek dan bergolek. Bergolek. Macam tu. Ya, Ifan dan Cikgu Hafilah, saya ingin mengambil sedikit perhatian. Kita ada sediakan satu model yang menggabungkan bentuk 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Okey cikgu, izinkan saya ke sana boleh? Silakan. Saya nak Boleh. tengok Teliti. kan. Okey, apa bentuk-bentuk asas yang ada dekat binaan kita hari ini? Okey. Baik, kita ada macam biasa kita ada bentuk bentuk segi 4 sama pun ada, bentuk segi ni kita bentuk apa cikgu ni? Segi 3 kan? Itu kita akan belajar hari ni. Itu kita belajarkan hari ni. Segi 3 Irfan cakap. Saya suka Irfan jawab segi 3. Dan kat Mesti sini- membalas dendam. Dan kalau kita lihat ada bentuk bulat juga sebagai tayar. Ni siapa yang buat ni cikgu? Ya, tentunya. Saya bersama juga dengan guru-guru pelatih yang mengajar di SK Bukit Lanjan Asli. Ini Itu merupakan dia. model sekolah Sekolah. kami 80%. Begitulah keadaan. 80% Ya. berbentuk sekolah cikgu. Ya, betul. Saya ucapkan tahniah kepada cikgu-cikgu yang berjaya siapkan model sekolah yang sangat-sangat cantik ni. Oh, inilah bentuk sekolah cikgu Ya. Okey. Kalau siapa yang belum pergi visit nanti pergilah. Satu-satunya sekolah asli di Petaling Jaya. Itu dia. Satu-satunya sekolah asli di Petaling Jaya. Baik cikgu. Selepas ini kita pasti akan belajar lebih banyak lagi cikgu kan. Tapi sekarang Betul. kita nak berehat dulu boleh? Boleh. Baik, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Oh, dah ada ni. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Tapi kat sini kenapa tak ada daun dan juga tak ada buah? Baik, kembali bersama kita di Mahir Didik TV KPM. Kenapa ni cikgu ada pokok dekat sini? Kenapa ada pokok? Nak buat apa Daun ni? tak ada. Daun tak ada, buah pun tak ada. Musim panas. Musim panas. Okey. Jadi cikgu, Azizul, apa yang kita nak buat untuk segmen 2 ni cikgu? Baik, untuk segmen kedua ini kita akan mengenali. First permulaannya kita akan mengenali bentuk asas 2 dimensi. Baik. Ataupun kita kenali juga dengan bentuk 2D. Kita ada 4 bentuk asas. Jadi, untuk memperkenalkan 4 bentuk asas ini, kita perhatikan video yang akan kita paparkan untuk penonton semua. Roll it. Hai kawan-kawan, nama saya Nur Khaira Amani binti Warkani. Saya dari SK Taman Kelang Utama. Mari kenali bentuk 2D bersama saya. Pertama, segi 4 sama. Kedua, segi 4 tepat. Ketiga, segi 3. Dan yang terakhir, bulatan. Bye! Baiklah, itu dia. Cikgu, itu pelajar cikgu ke tadi cikgu? Anak murid cikgu ke? Anak murid Cikgu Hafizah. Anak Itu murid dia. saya tahun 1. Tahun 1, comelnya dia. comel. Nama apa cikgu tadi? Amani. Amani. Hai adik Amani. Selamat menonton. Okey. Boleh cikgu terangkan? Ifan nampak tadi ada 4 bentuk asas. Yang pertama kita ada bentuk bulat. Betul atau tidak? Betul? Yang kedua kita ada bentuk segitiga. Betul? Yang ketiga kita ada bentuk segi 4 sama. Ya, betul. Dan juga yang terakhir segi 4 tepat. Ya. Pastinya. Ayuh, jadi kita perhatikan. Untuk aktiviti yang pertama ini, kita akan melakar bentuk segi 4 sama. Okey, baik. Okey. Jadi apa yang kami perlu lakukan cikgu? Jadi, gunakan bahan yang disediakan. Okey. Cari bahan yang sesuai dengan bentuk ini dan buat lakaran. Okey, baik. Atau dan orang Melayu cakap tekak. Oh, kita tekak. Kita tekak. Itu bahasa Melayu. Tekak je. Tekak je nah. Okey, jadi kita kena cari bentuk segi 4 sama cikgu Ya, segi Boleh buka 4 ni? sama. Boleh, Harta silakan. karun ni. Harta karun kita. Baik, kita tengok apa yang ada di dalamnya. Bismillah. Okey. Jadi carilah bentuk yang sesuai. Jadi anak-anak yang di rumah boleh lakukan aktiviti ini bersama juga dengan ahli keluarga dan ibu bapa. Betul. Cari bentuk yang sesuai dan lakarkan di atas sekeping kertas. Sekeping kertas. Ya. Okey. Boleh buat cikgu? Boleh, silakan. Laju tunggulah saya cikgu. Nak menang juga. Nak menang. Allah. Okey. Kita try tengok betul kedok ni kan. Tak tahulah. Okey, kita try. Kita cuba dulu. Okey, betul ke tidak segi 4 sama ni? Okey, perhatikan. Jadi Ifwan memilih apa tu, Fan? Okey, Ifan pilih satu bekas kecil ni cikgu. Satu bekas kecil. Okey. Siap Dah siap dah cikgu? Dah siap? Dah siap. Okey, Cikgu Hafilah. Saya pilih Rubik. Rubik. Jadi ada 2 bentuk yang boleh kita hasilkan. Okey. Bentuk apa tadi? Bentuk Segi segi 4 sama. Segi 4 sama. Jadi boleh tunjukkan kepada penonton Hasilnya? Ya, hasilnya. Itu dia. Sama tak cikgu? Sama. Saya senang potong. Oh. Cikgu dah lukis dekat ujung sebab senang nak potong. Senang nak potong. Jadi, Ifan, saya nak maklumkan kepada Ifan dan juga terutamanya kepada adik-adik
di luar sana yang menonton rancangan kita, bentuk dua dimensi, salah satu bentuk asasnya ialah segi empat sama. Jadi untuk sesuai dengan sesi kita lagi, kita nak mahirkan lagi murid-murid kita. Baik. Sila potong. Sila potong. Nampaklah cikgu tadi dia dah lukis dekat ujung. Macam mana nak potong ni tak apa, kita cubalah. Kita cuba. Okey. Sila potong. Cikgu, Ifan nak tanya sedikitlah dari segi aspek keselamatan cikgu. Ni kan bukan gunting ni. Ya. Jadi anak-anak yang di rumah gunakan gunting ataupun barangan ataupun peralatan yang tajam dengan pengawasan. Berhati-hati ketika menggunakan. Okey. Ifan, Cikgu Afila dah siap. Dah siap dah. Alah, kejap lah, tunggulah saya kejap. Cikgu, Ifan nak tanya, pengawasan dari siapa cikgu yang kita perlukan? Pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Okey, seperti macam abang, kakak, ibu atau ayah kan. Okey. Jadi aktiviti ini Ifan sesuai dilakukan bersama ahli keluarga masing-masing. Carilah bentuk yang bersesuaian di kawasan rumah kita dan kita boleh membentuk segi empat sama. Okey, dah siap cikgu? Dah siap. Dah. Seterusnya apa perlu kita buat? Ya, ambil seutas tali. Seutas tali yang di sini. Ni tak adil. Kenapa? Saya disabotaj. Saya tak ada tali. Kena sabotaj pula. Saja. Saja bergurau je tu. Saja bergurau. Mengandai nampak berat sebelah ni. Ya, saya dah nampak kat situ. Okey. Okey, seutas tali dan digamkan di belakangnya. Okey, nak guna apa cikgu kita lekatkan tali dengan kertas cikgu? Okey. Buat dulu. Nanti Buat dulu. kita akan Okey. tunjukkan. Baik. Tujuannya. Okey. Tali yang ketat. Okey, so sekarang ni kita kena lekat. Ya, gunakan pita pelekat untuk melekat di belakang Okey, baik. dan menghasilkan objek gantungan seperti ini. Objek gantungan. Okey. Baik. Kita ambil Okeylah, ni. kita bagi Ifan yang mudah. Kita ambil yang susah. Okey, maafkan saya. Sebelum itu, Okey. sila ambil pen dan tuliskan di dalamnya. Tulis Apa nama bentuk tersebut? Okey. Baik. Sebelum dilekatkan. Baik, cikgu. Silakan. Empat sama. Okey, dah tulis. Sekarang Dan kita lekatkan. Baik, kita ambil tali. Satu tali yang ada dekat sini. Dan kita gunakan pita pelekat. Okey. Kita cuba dulu. Ya. Jadi kita akan hasilkan satu dalam bahasa seninya kita panggil mobile. Mobile. Ya. Okey. Apa maksud mobile tu cikgu? Maknanya macam mana? Mobile ini adalah sejenis arca. Sejenis arca. Okey. Dah siap? Dah siap cikgu. Gantunglah di pohon kayu yang Pohon tidak yang berdaun tidak itu. berdaun. Tidak berdaun, tidak berbunga. berbuah. Jadi kita gunakan dia. Sambil itu, Gunakan dia. Saya akan menggunakan hanger. ya. Oh. Cikgu Afila akan menggunakan hanger dan saya akan membuat satu poster ataupun dan yang dibesarkan. Baik. Maksudnya ataupun murid-murid, anak-anak di luar sana boleh menggunakan buku scrap. Buku scrap juga. Buat begini. Lagi cantik juga. Ya. Jadi kita ada 3 bentuk mobile ataupun nota yang akan membantu untuk meningkatkan kefahaman dan juga daya ingatan anak-anak kita di rumah. Betul itu. Dan paling penting sekali kita cuba meningkatkan tahap kemahiran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang kita telah terangkan sebentar tadi. Okey. Bahan-bahan ni mudah nak dapat. Mudah nak dapat, betul cikgu. Okey. Seterusnya kita akan bergerak ke bentuk yang kedua. Yang kedua. Bentuk kedua. Baik. Okey. Pula tu. Perhatikan. Okey. Apa namanya? Segi empat. tepat. Segi empat tepat. Guna warna Jadi, apa yang perlu kita buat? Cari barang. Cari barang. Okey. Kita buka dulu kotak harta karun kita ni. Apa yang ada? Apa yang ada? Sambil itu anak-anak di rumah bolehlah mencari barang-barang objek sebenar ya yang mempunyai bentuk asas segi empat Tepat. Seperti yang saya tunjukkan. Cikgu, Ifan nak tanya cikgu, betul ke tidak Ifan pilih ni cikgu? Betul Boleh ke tak? salah? Boleh ke tidak cikgu? Boleh ke Sama tidak? tak? Macam sama. Tapi tak serupa. Tapi tak serupa. Okey. Jadi, kita ada berapa segi empat? Kita ada 4 cikgu. Ya. 1,
2, 3, 4. Okey, itu kita panggil sisi. dia. Sisi. Okey. Sisi untuk segi empat. Kalau perhatikan di sini, Baik. kita ada dua jenis segi empat. Satu segi empat Sama. satu lagi Segi empat tepat. tepat. Apa yang membezakan? Apa yang membezakan cikgu? Dari segi dia punya Sisinya. sisinya lah kan? Ya, segi empat sama. Kalau dapat kita perhatikan, setiap sisinya sama panjang. Baik. Sebab itu kita namakan segi empat sama. Segi empat tepat pula sekiranya ada sisi yang tak sama panjang. Ada dua sisi yang sama panjang dan sisi yang lain panjangnya berbeza. Jadi sama tak? Sama cikgu. Ya. Jadi apa yang perlu Ifan buat? Sekarang ni Ifan kena tekap. Yeah, betul. Baik. Okey, pastinya. Okey. Cikgu pakai Wah. kotak mati. Ifan dah bijak. Dia guna bucu. Kita dah gunakan taktik cikgu tadi. Okey. Jadi sebenarnya anak-anak yang di rumah, ini adalah bergantung kepada kreativiti. Bagaimana anak-anak di rumah, penonton di rumah yang boleh lakukan aktiviti ini bersama keluarga, melakukan potongan ataupun lakaran. Nak tekap tu macam mana? Nak tekap tu macam mana kan? Okey. Kita belajar dari yang pakar lah. Sebab tu kita ambil dekat ujung ni, senang nak potong. Kan? Jadi saya pun juga akan melengkapkan Kalau saya macam tu punya memang tak ada buku peluang strap nak yang menang. besar. Ingat nak tebus kekalahan tadi. Tak apa, saya dah bangkit kembali. Okey, kena tulis dulu kan cikgu? Ya, tuliskan namanya. Tepat. Baik. Okey. Okey, sekarang kita cari seutas tali. Kita cuba ikatkanlah. Baik. Cikgu dah siap. Cikgu dah siap ke? Lajulah cikgu. Okay. Dia memang misi menebus kekalahan je. Nampak Ifan dengan Cikgu Hafilah tu begitu kusyuk membuat. Itulah. Kan? Sebab sekarang ni kan cikgu kita dekat rumah je kan. Ya. Kita DPR, jadi pentingnya kita cari masa terluang ni untuk kita isikan dengan perkara yang berfaedah. Ya. Betul. Jadi kita boleh lakukan ini aktiviti bersama keluarga. Jadi tunjukkan hasil. Ini dia. Ya. Okey. Satu kita panggil pokok tak berdaun kata Pokok Ifan tak tadi. berdaun. Satu penyangkut baju Yang tidak berbaju. Tak ada baju. Tidak baju. Tapi Okey. kita ada buku scrap yang ada nota di situ. Baik. Ya, baik. Okey. Seterusnya kita pergi ke objek ataupun bentuk asas yang ketiga, kita namakan bulatan dengan pantasnya. Okey. Dengan Cari pantasnya. bahan yang sesuai Bulat. untuk membentuk Okey. bulatan. Bulatan. Kita jumpa. Okey, bila jumpa saya tekapkan cikgu Ya, Okey. jumpa Baik. terus buat. Kita Terus. boleh Oh, tu bijak tu. lengkapkan. Dia guna bulatan kecil. Dia semakin bijak. Okey. Sini. Okey. Okey, sambil itu saya juga akan melengkapkan buku scrap besar saya ni. Cikgu Ifan nak tanya, kalau Ya. bulatan besar dan kecil ni, mana lagi susah nak potong sebenarnya? Okey, itu bergantung kepada kepakaran ataupun kita panggil motor halus. Motor halus anak-anak. tu, Ya. Okey. Jadi sebenarnya aktiviti ini juga Ifan Ya. dapat merangsang motor halus anak-anak kita daripada kecil lagi. Betul cikgu. Kita telah melatih mereka cara untuk potongan. Ya. Dan cara mereka untuk lebih mahir lah. Okey. Sesuai dengan slot kita pada hari ini, Mahir. Sains tajuk Asas Binaan. Binaan. Iya. Minta maaf lah cikgu kalau budak saya tak ada apa sempurna sangat. Okey. Okey. Ifan sebenarnya Ya. boleh variasikan warna tau. Warna apa cikgu? Warna daun-daun Kenapa tak tu. cakap tadi? Alamak. Ini semua berat sebelah ni. Tak, sebenarnya Ifan dia sayang jimat kertas. Betul. Dia jimat. Kita kena jaga alam sekarang kita. Dia memang dia penjimat orang Okey. ni. Tapi tak apa, kita balik kepada fungsi asas kita. Fungsi asal kita nak menghasilkan satu mobile pokok segitiga. Maafkan saya. Bentuk dua dimensi. Dimensi. Okey cikgu, kita cepatkan sikit yang terakhir. Bentuk Yang apa? terakhir bentuk apa? Cepat, siapa teka?
segitiga. Segitiga. Okey. Okey. Cikgu Afila, baik. Cari bentuk Cari segitiga yang segitiga. begini. Untuk anak-anak yang di rumah, cikgu tunjukkan juga. Contoh supaya anak-anak dapat mencari bentuk yang sesuai untuk Baik. kita buat tekap. Tekap bentuk tersebut. Okey. Ifan dah jumpa. Ifan terus tekap cikgu Ya, betul Ifan. Okey, nampak cikgu Afilah dah laju dah tu. Saya nak kena terkejar-kejar kat sini. Jadi saya juga akan melengkapkan. Okey. Yang ada pertandingan Melengkapkan saya punya Tak ada pertandingan ni? nota. Nak bertanding lagi Nak ke? bertanding lagi. Sebenarnya kan cikgu nak tebus kekalahan Tebus kekalahan. dia. Selagi tak menang. Jadi nampak anak-anak yang berada di rumah dan juga ibu bapa, aktiviti ini jika dilakukan bersama-sama secara bekerjasama pastinya akan menghasilkan satu aktiviti yang sesuai ketika kita sedang berPKP. Macam tu. Ya, jadi saya lengkapkan Aha. saya punya board ini. Okey. Itu Itu dia. Dah siap dah. Senyap-senyap Jadi bagaimana je. hasilnya Ifan? Puas hati? Puas hati cikgu sebab saya pun taktik saya tak nak bazir kertas. Tak tahu macam mana je. Oh ya, tengok pula cikgu Hafilah punya hasil. Saya colourful. Dah siap dah. Kau ni dah sikit. Rasanya macam saya menang ni. Okey, baik. Semua dah mahir yang ni. Dah. Kita upkan lagi. Kita tingkatkan lagi kemahiran kita menggunakan satu kertas kosong. Okey. Okey, yang dibekalkan sila bina lakaran bentuk dua dimensi menggunakan bentuk-bentuk asas yang telah kita pelajari Okey. untuk menghasilkan satu objek yang tak kira lah apa-apa. Okey. Tapi cikgu, Irfan rasa sekarang ni kita bagi adik-adik kita berehat. Irfan pun nak berehat seketika sebab kita nak minum air dulu kan. Kita nak bertanding lagi selepas ini. Kita Siram kokok tumbuh pun. Betul. Kalau macam tu adik-adik semua jaga bagaimana kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Stay tune. Didik TV KPM. Baik, kembali bersama kita di Mahir Didik TV KPM. Okey, tadi cikgu janjikan kita nak buat lakaran sedikit cikgu. Betul. Ya. Lakaran apa tu cikgu? Jadi sebelum tu kita perhatikan. Okey. Ini adalah satu contoh bentuk-bentuk kartun yang dibuat daripada bentuk-bentuk asas. Okey. Kalau kita merenung keluar jendela cikgu. Ya, Kita betul. nampak ada kereta kenderaan yang bergerak, ada bangunan kan cikgu? Ya, betul. Jadi, kita akan membina lakaran sebagai contoh lakaran bentuk dua dimensi. Dua dimensi. Dengan pantas, Okey. kita nak tengok siapa yang paling cepat membina. Alamak, okey, dia cuba. Aha. Okey. Bila nak laju dia buat ringkas je. Okey, dengan pantas sila tunjukkan kepada penonton. Come on, Ifan. Okey, dah siap. Apa tu? Ini dia. Ini kereta Jadi. tambah api jadi Ini kereta api. Itu dia. Yang mana Okey. lagi cantik? Yang mana menang cikgu? Agak-agak lah ni. Okey, Ifan menggunakan bentuk asas apa? Okey. Dekat sini Ifan guna bentuk segi empat sama. Okey. Segi empat tepat. Ifan ada bentuk bulat dan juga bentuk segitiga. Okey, bulat ke bulatan? Bulatan cikgu. Ah, Maafkan saya. jadi. potong 5 makan. Janganlah potong makan saya. Okey, kita dengar juga persembahan daripada Cikgu Afilah pula. Okey, saya sebab ringkas kan? Okey, Saya okey. hanya menggunakan segi empat tepat dan bulatan sahaja. Oh. Kurang kreatif bagi saya cikgu. Pantas. Kita serahkan kepada penonton untuk menentukan siapakah yang menang. Baik, sila. Baik, jadi kita sebelum itu perhatikan apa bentuk yang ada. Okey.
kita ada bentuk bulatan cikgu. Ni sama dengan saya, bulatan dan Bulatan segi. segi bat tepat. Okey. Anak-anak yang di rumah, bulatan ini boleh digunakan dengan menekap menggunakan Duit shilling. penutup botol. Duit Duit shilling pun boleh. Bijak. Jadi kita telah berjaya mengenali bentuk dua dimensi. Baik. Ada 4 bentuk dua dimensi. Yang pertama, bulatan. Yang kedua, Cikgu Afila, Segi 4 sama. segi 4 sama. Yang ketiga, Segi 4 tepat. segi 4 tepat. Dan yang terakhir, Segi 3. segitiga. Okey, baik. Seterusnya untuk segmen bentuk 3 dimensi, saya serahkan kepada Cikgu Afila. Baiklah, silakan cikgu. Bukan kita tak tanding dah Okey, kita dah tak bertanding. Kita tak alhamdulillah. Saya boleh bela Irfan. Okey, jadi kita untuk bentuk 3 dimensi, sebelum tu kita nak berkenalan dengan objek di sekeliling kita. Sebab Baik. kadang-kadang murid kita ni dia tahu objek, tapi dia tak tahu nama benda. Tak tahu nama. Okey, ini ada Bola. ini apa? Rubik. Ya, pandai. Ada 2 jenis Rubik di sini. Maksudnya ada 2 bentuk. 2 bentuk. Ini tin minuman. Ini apa benda ni? Ini bukan untuk hari jadi. Happy birthday to you. Okey. Okey, topi hari jadi. Topi hari jadi. Okey, apa lagi yang cikgu tak kenalkan? Jadi, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang bentuk-bentuk 3 dimensi, mari kita tengok video yang cikgu dah sediakan bersama anak murid cikgu. Roll it. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Aman Kae dari Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama. Hari ini kita nak belajar bentuk 3D. Pertama, kubus. Kedua, kuboid. Ketiga, silinder. Keempat, piramid. Kelima, sfera. Keenam, koin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih adik Amar mengenai dia punya pembentangan tu cikgu kan mengenai bentuk-bentuk yang cikgu cuba sampaikan hari ini. Ya, betul. Okey, jadi bola ni sebenarnya bentuknya bentuk apa tadi? Sfera. Sfera, dan tin minuman adalah berbentuk silinder. Yang topi hari jadi kita ni, Bentuk apa cikgu? bentuk apa ni? Bentuk kon cikgu. Bentuk kon. Ada satu lagi bentuk yang adik Ahmad tak sempat nak nyatakan, prisma. Dekat sini ada. Kat mana cikgu? Cuba cari. Okey, Ifan cuba teka lah. Cuba teka. Ifan cuba teka. Kalau bentuk prisma kita boleh jumpa di sini. Ya, betul. Bumbung adalah salah satu contoh bentuk prisma. Prisma. Okey. Baik. Okey, kembali. Okey, baik. Okey, so hari ni aktiviti yang pertama, kita nak main Play-Doh. Nak main Play-Doh? Kita nak buat bentuk 3 dimensi menggunakan Play-Doh. Okey. Cikgu Azizul pun kena buat. Ya, okey. Boleh. Boleh. Okey, kita main comot-comot sikit. Okey, adik kat rumah pun sekarang ni keluarkan barang, keluarkan Play-Doh adik semua. Sila ikut kami kat sini. Okey cikgu, apa langkah yang pertama kita ni? Kenapa ada sarung tangan ni cikgu? Ni supaya tangan kita tak melekit. Kita menjaga hygiene kita. Betul, jaga kebersihan Jaga diri. kebersihan kita. Nanti kan cikgu, dia akan melekat dekat belakang kuku nanti nak makan kotor. kan. Betul. Budak-budak lagi lah. Keracunan Sedap pula je. nanti. Betul. Okey. Okey, jadi bentuk yang Cikgu Azizul dan Irfan Ya, saya. buat sebanyak bentuk yang boleh. Buat sebanyak Sampai bentuk. saya kata stop. Wah, seronoknya bila jadi leader. Si cikgu tengok je apa yang kita buat tadi jadi kan. cikgu tengok je. Okey. Saya punya plastik yang mana cikgu? Dalam kotak. Ada dalam kotak. Ada semua dalam harta karun Okey, tu. harta karun ni. Baik. Kita buka. Okey. Okey. Cikgu dah mula dah. Belum Cikgu mula. tak sabar. Cikgu tak tunggu saya. Saya tak buat apa. Ini saya lagi diam. kejam. Tak asyik ni cikgu.
Disqualified. Okey. Okey. Kita cuba bentuk apa saja bentuk yang rasa mudah. Bentuk mudah Rasanya Macam yang buat mudah. kuih, Ban. Macam buat kuih Macam buat kuih. Rindu pula dekat rumah kan. Kalau dekat dapur tolong mak buat kuih. Kan. Bulan puasa. Buat ke? Tada! Buat. Saya dah siap. Dah siap? Saya pun dah siap. Tada! Kenapa saya punya tak macam bulat? Okey, Dia tak cikgu. jadi sfera. Cantik. Cantik nampak. Kita orang biasa buat kuih macam ni lah. Saya macam biasa juga. Okey, lepas tu kita buat lagi bentuk lain Okey, buat bentuk lain. Mana nak buat bentuk kon ni? Mana? Cuba fikirkan. Kita cuba ni buat bentuk kon ni. Kita cuba Cuba. Sekejap. Tapi murid-murid kita suka tau buat Play-Doh kan. Jadi daripada sini dia akan biasa dengan bentuk-bentuk asas. Bongkar asas. Bongkar asal. Betul cikgu. So, dia akan membentuk menggunakan Play-Doh. Dan yang paling penting sekali saya rasa ini juga akan membantu untuk meningkatkan kreativiti mereka. Betul? Ban, saya dah siap. Dah siap bentuk apa cikgu? Putu buluh. Itu terus direct ambil. Itu bijak-bijak. Putu buluh ni ada juga bentuk dia kan, cikgu? Ada. Apa namanya? Ini bentuk silinder. Yeah. Cikgu, kadang-kadang kan, yelah kita ni nak cepat kan, kadang-kadang kalau kita, saya nak tanyalah, kalau macam saya ambil satu bentuk dan saya masukkan dalam plastisin, adakah itu dikira sebagai menipu? Masukkan Dalam plastisin ni kita ikut bentuk dia terus. itu memang menipu lah. Dia tak adalah. Tapi itu ikut kreativiti. Kadang-kadang itu fikiran out of box. Murid-murid kita betul. kan, kadang-kadang kita tak jangka benda tu. Betul lah. So adik-adik semua bolehlah gunakan kreativiti masing-masing kan. Ipan, saya dah siap bentuk ketiga lah, Pan. Yang ketiga dah, aduh saya ni jarang ni, selalu buat kuih je. Tu susah sikit. Menggentel je apa? Menggentel kuih je sebenarnya. Cuba Ipan teka. Apa ya? Bentuk kubus lah cikgu. Macam dadu kan? Hebatlah cikgu. Nampaknya cikgu kita ni tak adil lah. Sebab apa yang cakap tak adil? Sebab dah praktis siap-siap kat rumah. Ifan tak sempat lagi nak pegang ni. Kita punya plastisin ni. Okay, saya nak mengadili je lah. Saya rasa adil untuk saya. Jadi anak-anak di rumah jangan lupa, okey, gunakanlah plastisin yang ada. Kita dah belajar beberapa bentuk 3 dimensi. Jadi anak-anak boleh membina. Betul. Okey, kita tengok. Irfan, Okey. dah bina berapa? 3. Apa tu? Okey, kita ada bentuk sfera cuba dekat sini. angkat. Okey, kita angkat Okey, kita ada bentuk sfera. Ifan siapkan. Sfera, okey. Cikgu pada. Okey. Tak malu sangat. Yang kedua, Ifan ada buat bentuk silinder. Silinder. Okey, sama. Dia macam comel je kan. Okey. Dia ikut tuan tau. Ikut Okey, tuan. cuba angkat. Cuba angkat silinder cikgu. Tengok. Apa je cuba cikgu sampaikan kat sini. Dia ikut tuan sebab dia menipu. Okey, ini kita punya silinder. Dan yang ketiga Ifan ada bentuk kubus. Kita bentukkan sikit lah. Okey. Kalau macam Cikgu Azizul pun ada kubus kan? Ya, saya ada kubus. Dan Okey. juga kon. Yang macam kon ke? Okey, nampaklah juga macam kun. okey. Okey, saya nak beza sikit lah. Saya ada kuboid. Ya. Macam mana Tak, sebab dia terlonjong. terlajak lonjong Terlajak pula. lonjong. Jadi anak-anak di rumah, Fan, kita ingatkan aktiviti ini boleh dilakukan bersama ahli keluarga masing-masing. Okey. Ya, bukan semestinya anak-anak di tahap 1 saja. Betul. Boleh dilakukan Betul. bersama dengan orang yang lebih dewasa, ibu bapa, sepanjang perintah kawalan pergerakan kita Betul. yang kita kendakkan kita untuk berada di Di rumah. rumah sekali. Betul. Ya. Cikgu, Afila boleh tak tunjuk sikit bentuk kuboid tadi lagi sekali? Nak tengok sikit yang mana satu? Nampak macam silinder je. Tak cakap mabuk. Nampak macam bentuk pemadam. Betul. Dia macam bentuk pemadam sikit. Pemadam kan banyak bentuk kuboid. Betul cikgu, kalau macam makanan pun kita boleh nampak itu macam bentuk marshmallow, betul tak? Betul. Okay. Alright. Bagus. Okey, kita nak pergi ke projek seterusnya lah. Dah pula ke projek kedua. Sebab Okey. yang ini kita dah mahir. Betul. Tangan kita dah exercise. Okey. Kita nak pergi ke projek membina 3 dimensi. Membina Pembinaan 3 tiga dimensi. dimensi. Binaan Okey. 3 dimensi. Okey, ingat tak tadi Irfan kita ada buat lakaran? Ada buat lakaran betul? Tapi cikgu buat apa tadi? Cikgu buat bentuk kereta. Okey, jadi cikgu akan pilih lakaran kereta Okey. untuk Irfan dan Cikgu Azizul membina menggunakan bahan-bahan buangan, bahan-bahan kita semula Bahan kita semula. yang ada dalam kotak misteri Cikgu. ni. Ifan buat kereta api, suruh dia buat kereta api lah. Saya fikir nak balas ke tak nak, Jangan, tak baik. tak baik. Kita kena adil kat sini. Kita kena adil. So Okey. jadi kita akan buat, cikgu dah sediakan lakaran. Okey, Irfan. terima kasih. Okey.
Ini untuk Cikgu Azizul. Ya, terima kasih cikgu. Okey, kita akan buat binaan 3 dimensi menggunakan lakaran yang cikgu dah sediakan. Okey cikgu. Tapi sebelum cikgu Ifat tanya, adakah kita masih perlukan sarung tangan plastik cikgu? Oh, tak perlu sebab kita akan gunakan bahan-bahan kita semula Okey. yang tak melekit. Kalau kita buka boleh cikgu? Boleh. Baik. Kita buka terlebih dahulu. Dah berpeluh dah tangan kita. Dah berpeluh dah kat sini. Okey. Okey, boleh cari dalam tu ada apa. Boleh lekatkan dengan gam uhu. Cikgu ada sediakan Oh, gam ada uhu. gam sekejap uhu pun. cikgu? Ada. Okey. Cikgu dah sediakan. Baik. Okey. Okey, kita ada bahan kita. Okey, Okey. sebenarnya cikgu, kan, Ifan kan, Ya, saya. kita boleh gunakan apa jua jenis pelekat. Apa Tak jua jadi semestinya. pelekat Okey. Betul-betul. Okey, kita boleh mula sekarang. Boleh sekarang? Ha. Okey, kita cuba bentuk kereta. Siapa punya berjaya? Bentuk yang kita perlukan adalah bentuk segi 4 tepat. Okey. Okey, gam uhu sikit. Letak sikit. Macam mana nak buat ni? Okey, dan adik-adik Cuba, juga cuba. jangan lupa dari segi aspek keselamatan cikgu ya. Betul. Ni kalau main gam ni bahaya sikit nanti terkena adik ke apa kan. Minta bantuan ibu bapa kalau Minta rasa bantuan ibu macam bapa. tak mahir, kita minta bantuan. Seronok tau buat ini bersama-sama dengan keluarga. Seronoklah cikgu. Kalau dekat rumah kita boleh buat hiasan lagi. Okey. Ha. Macam mana kita saya faham. Sekejap Faham? Okey. Apa lagi bahan kita ada dekat sini? Cari. Cari. Okey. Baik, sekarang ni Abang Ifan nak cuba siapkan kereta dan juga tayar kereta. Okey. Oh, cikgu pakai gam uhu juga. Ya. Kita ikut je lah orang yang pakar ni. Nak cepat katanya. Okey, baik. Tak lagi. Okey. Baik. Ifan rasa macam dah siap. Belum lagi. Tayar ada 4. Tayar ada 4. Adik-adik itulah. semua, Bila cuba- kita buat lakaran adalah lakaran 2 dimensi. 2 dimensi, betul. Bila kita Okey. olahkan ke 3 dimensi, itu kita kena gunakan kita punya apa orang panggil tu? Dari pemikiran cikgu. Kereta ada berapa tayar? Asyik lah buat ni cikgu. Asyik. Asyik Ya. kan cikgu, betul. Asyik. Okey, baik. Sementara kita tengah siapkan ni adik-adik semua. Okey, adik semua pun boleh buat dekat rumah. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini hanya di Maher Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pon. Kembali bersama kita di Maher Didik TV KPM. Itu dia hasil karya agung kita hari ini, karya sebuah agung. kereta. Okey, mungkin cikgu boleh rumuskan. Tara. Tu kereta Irfan. Cantik-cantik. Cantik kan cikgu? Okey, tak boleh dinafikan lah. Betul cantik. Oh, betul cantik. Terima kasih. Okey, jadi dia mengikut lakaran tak? Okey, ikut cikgu. Mengikut Ikut lakaran. lakaran. Okey, jadi ketiga-tiga kereta ni mengikut lakaran. Selalunya kita kalau kita nak buat apa-apa, kita buat lakaran dulu. Buat lakaran tu. Jadi baru kita membina binaan 3D. Dan kalau kita lihat cikgu, bentuk apa yang kita guna pakai untuk lakaran ni, untuk hasil kita hari ni. Sama dengan lakaran cikgu tadi, Okey. kuboid dan Bulatan. bulatan. Yang ini sebenarnya ini adalah silinder. 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 Ini adalah silinder. Bulatan hanya untuk bentuk 2 dimensi. 2 dimensi. Ini Kalau adalah silinder. 3 dimensi kita panggil bentuk silinder. Silinder. Okey, mungkin cikgu Azul boleh tunjukkan sikit hasilnya. Ya, baik. So, anak-anak penonton yang berada di rumah, sebenarnya ini adalah satu contoh. Sebenarnya anak-anak boleh menghasilkan bentuk yang lebih lagi. Seperti objek sekolah. Okey. Ifan, Ya, kita saya. berada di sesi akhir. Ayuh kita uji kefahaman Ifan bersama juga dengan anak-anak yang di rumah. Kena uji. Bersama kuis pantas. Kuis pantas. Okey, kalau macam tu cikgu, apa kata kita mulakan? Pantas. Soalan yang pertama. Perhatikan. Okey.
nyatakan bentuk-bentuk dua dimensi yang terdapat dalam gambar objek di sebelah. Jadi, perhatikan, amatikan betul-betul apa objek yang ada yang telah kita pelajari sebentar tadi. Berapa saat juga nak bagi kepada adik kat rumah ni, cikgu? Ya, mereka sedang berfikir. Berfikir. TikTok, Jadi- TikTok, tring. Bagus! Tepat sekali jawapannya. Okey. Kita ada bentuk segitiga. Kita ada juga bentuk segi empat sama. Lagi bentuk apa, Van? Segi 4 tepat. Tepat. Ya, Tepat sekali. kepada soalan yang seterusnya. Okey, satu lagi soalan. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, perhatikan paparan yang berikutnya. Ni sama dengan kita punya model ni. Ya. Pilih kenderaan yang mempunyai tayar yang sesuai. Nyatakan sebabnya. 5 saat untuk anak-anak perhatikan dan memberikan sebab. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jadi jawapannya tahniah, anda memang hebat. Anda B jawapannya. Jawapannya. Ada di semua. Okey. Kenapa B? Ha. Kenapa B? Ni soalan Irfan tadi Untuk soalan tu. saya ke? Tadi kan Irfan tanya kenapa tu. Kenapa dia bentuk senang? bulatan kan? Sebab Ya. untuk senang bergolek dan Ya. digolekkan. Kalau tak kita macam kereta Rosaklah kereta kita nanti, cikgu. macam mana dia nak pusing dengan lancar. Betul. Okey. Soalan yang seterusnya, Irfan, sudah bersedia? Okey. Okey, saya rasa cikgu, adik-adik kita semua dah faham mengenai subjek hari ini. Ya. Dan terima kasih banyak-banyak untuk kuis Boleh. pantas. Okey. Kali ni saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu berdua, cikgu Hafila dan juga cikgu Azizul kerana bersama saya hari ini di Mahir Didik TV KPM mengajar kami dan adik di rumah mengenai subjek ataupun mata pelajaran sains dengan topiknya Asas Asas Binaan. Binaan. Saya harapkan semua yang menonton dapat manfaat dari segi apa yang kita cuba ceritakan hari ini. Dan kita akan kembali pada hari lain yang pula. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi, cikgu. Ya, Terima kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.